Selamat datang ke ITTV. Nama saya Cikgu Gurdev dan saya adalah Cikgu Fizik kamu. Tajuk kelas ini adalah inertia. Inertia, sifat objek untuk menentang perubahan keadaan asalnya. Sifat inertia objek dinyatakan dalam hukum Newton pertama. Objek akan kekal dalam keadaan asalnya jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Dua keadaan asal adalah pegun atau bergerak dengan halaju mala. Suatu objek yang pegun akan tetap pegun. Suatu objek yang bergerak dengan halaju mala akan tetap bergerak dengan halaju mala dalam garis lurus. Jadi murid-murid, inertia adalah sifat sesuatu objek untuk menentang perubahan. Kita semua dah merasai kesan inertia. Pertama, bila kereta mula bergerak, kita ke belakang. Atau bila kereta berhenti dengan tiba-tiba, kita akan bergerak ke hadapan. Kerana kita menentang perubahan keadaan asal kita. Bermaksud jika kita pegun, kita hendak sentiasa pegun. Dan jika kita bergerak dengan halaju yang mala, kita sentiasa hendak bergerak dengan halaju yang mala. Dan inertia diajar kita melalui hukum Newton pertama. Jadi apa penting mengenai inertia? Satu, kita menentang perubahan keadaan. Iaitu jika kita pegun, kita hendak sentiasa pegun. Kalau pegun, kita nak kekal pegun. Dan jika kita bergerak dengan halaju mala, kita hendak kekal bergerak dengan halaju tersebut. Kekal bergerak dengan halaju yang mala. Jadi inilah konsep inertia. Dan seperti saya kata, kita ada banyak contoh dalam kehidupan harian kita. Dan seperti kita dah kata, inertia diajar ke kita melalui hukum Newton pertama, iaitu objek akan kekal dalam keadaan asalnya jika tiada daya dari luar bertindak ke atas objek tersebut. Jadi inilah inertia. Inertia pada amnya murid-murid dipengaruhi terutamanya oleh satu faktor utama, iaitu jisim. Jadi bila jisim, ingat simbol untuk jisim adalah M. Bila jisim meningkat, inertia meningkat. Dan ini ada kesan yang baik dan juga kesan yang buruk. Dari segi kesan yang baik, jika jisim meningkat, inertia meningkat. Ini bermaksud objek-objek yang berat atau mempunyai jisim yang besar susah digerakkan, jadi lebih stabil. Dan songsangnya, jika kita ada katakan satu lori dengan beban yang amat besar, jadi inertia lori tersebut itu adalah besar dan susah untuk lori itu berhenti. Bermaksud satu daya dari luar yang besar diperlukan untuk mengatasi inertia lori tersebut. Jadi ada kebaikan dan keburukan jika kita ada inertia yang besar ataupun inertia yang kecil. Situasi tentang inertia. Keadaan pegun. Raja menunjukkan sekeping duit di atas kadbord. Jika kadbord ditarik dengan cepat,
duit tetap pegun kerana inertia dan akhirnya duit itu akan jatuh ke dalam bekas. Keadaan bergerak dengan hal laju mala. Gambar raja menunjuk cara mengeluarkan sos tomato dari botol. Bila botol sos tomato bergerak dengan cepat, sos tomato juga bergerak. Jika botol berhenti dengan tiba-tiba, sos tomato terus bergerak kerana inertia dan keluar dari botol. Semakin besar jisim objek, semakin besar inertia objek. Maka, semakin susah mengubah keadaan pegun atau gerakannya. Aplikasi konsep inertia. Semasa memancing, kita tidak tarik tali bila ikan berenang. Jika tali ditarik, ini akan menyebabkan ikan berhenti dengan tiba-tiba, maka sebab inertia, tali akan putus. Titisan air jatuh dari payung bila diputarkan. Jika payung berhenti dengan tiba-tiba, titisan air terus bergerak dan meninggalkan payung sebab inertia. Kesan buruk inertia. Bila kereta berhenti dengan tiba-tiba, pemandu serta penumpang terhumban ke hadapan. Kesan ini diatasi dengan memakai tali pinggang keledar dan beg udara. Lori tangki membawa jisim minyak yang banyak dan mudah tergelincir bila tukar arah kerana minyak menentang perubahan arah. Masalah ini diatasi dengan membina lori daripada beberapa tangki yang lebih kecil. Jadi, dalam kehidupan harian kita ada banyak contoh inertia murid-murid. Seperti yang kita telah katakan tadi, situasi inertia. Kita ada dalam kereta bergerak ke depan dan ke belakang. Kita ada sos tomato. Kita ada mengeringkan payung. Bila payung basah, kita putarkan. Jadi payung bergerak. Ini bermaksud titisan-titisan air hujan juga bergerak. Jika kita hentikan payung dengan cepat, titisan-titisan air hujan akan terus bergerak kerana inertianya dan akan keluar atau bergerak daripada payung dan payung boleh dikeringkan. Konsep ini juga diguna oleh haiwan bila haiwan basah dan hendak mengeringkan badan. Haiwan akan bergerak dengan cepat, bermaksud air juga bergerak dengan cepat. Haiwan akan berhenti dengan tiba-tiba dan air itu akan terus bergerak kerana inertia. Jadi mengering payung atau dalam kes haiwan, mengering badan mereka. Dan juga kita ada contoh-contoh lain seperti jika katakan kita jalan dan kita trip sedikit, trip itu juga ialah kesan inertia. Kaki kita berhenti tetapi badan kita hendak terus bergerak ke hadapan dan kita akan jatuh akibatnya, Jadi seperti saya kata, kita ada banyak contoh-contoh inertia. Dan satu situasi yang amat penting ialah had berat. Had berat ini berkait dengan kenderaan dan ingat, seperti kita kata tadi, jika jisim meningkat, inertia meningkat, jadi lebih susah untuk kenderaan itu berhenti. Dan akhirnya kita juga ada tali pinggang keledar. Dan tali pinggang ini adalah untuk keselamatan. Saya tulis di sini, keselamatan. Kerana bila kita bergerak dalam kereta dan kereta itu tiba-tiba berhenti, kita akan bergerak ke hadapan dan ini akan menyebabkan kita melanggar roda steering ataupun dashboard ataupun cermin dan cedera. Jadi tali pinggang itu adalah untuk mengatasi kesan negatif inertia, iaitu kita bergerak ke hadapan dan tali pinggang itu akan menghentikan kita daripada melanggar, seperti saya kata, roda steering, dashboard ataupun cermin di depan kereta.
Raja menunjukkan kedudukan sebuah botol sebelum dan selepas sehelai kain disentap. Botol itu kekal pegun. Sebab kekal pegun ini disebabkan oleh inertia. Jadi jawapan B, inertia. Suatu objek terus berada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan hal laju mala kecuali terdapat satu daya luar yang mengubah keadaan gerakannya. Apakah hukum yang diterangkan oleh pernyataan di atas? Jadi objek kekal dalam keadaan asalnya selain daripada satu daya bertindak dari luar. Ini adalah inertia, bermaksud ini adalah hukum Newton pertama. Jadi jawapan kita adalah C. Raja menunjukkan keadaan penumpang bas yang bergerak ke hadapan apabila bas berhenti secara tiba-tiba di lampu isyarat. Pergerakan penumpang itu ke hadapan boleh diterangkan oleh bila bas berhenti tiba-tiba, kita semua humban ke hadapan. Kenapa? Kerana konsep inertia. Jadi jawapan kita adalah D. Objek manakah mempunyai inertia yang paling besar? Jadi lihat keempat-empat gambar rajah A, B, C, D dan yang mana mempunyai jisim paling besar. Ingat, jisim besar, inertia besar. Jadi jawapan di sini adalah D. Raja menunjukkan satu kapal laut mendekati pelabuhan. Masa untuk menjadi perlahan dan berhenti adalah panjang kerana jadi ingat, kapal laut murid-murid ada jisim yang amat besar. Bermaksud inertianya juga amat besar. Jadi jawapan di sini adalah D kerana inertia adalah besar. Terangkan tujuan membina tangki daripada beberapa tangki kecil. Jika jisim besar, inertia besar. Jadi apa kita buat bila kita membuat tangki minyak ialah trailernya, iaitu bahagian yang mengandungi minyak, dipecahkan kepada kompartmen-kompartmen yang lebih kecil. Bermaksud minyak di sini, sini dan sini, jisimnya kecil. Jadi jika kita bahagikan minyak itu, jisim minyak akan mengurang. Jadi bila jisim mengurang, inertia juga mengurang. Jadi jika katakan lori ini berhenti dengan tiba-tiba, pergerakan ke hadapan tidak begitu mencederakan, tidak begitu serius kerana jisim dah kurang. Ya, dan bila tukar arah kerana jisim kurang, inertia juga kurang. Jawapan yang kita perlu buat ialah tangki kecil menolong membahagi minyak kepada bahagian dengan jisim yang lebih kecil. Jisim lebih kecil mempunyai inertia lebih kecil. Terangkan penggunaan beg udara. Kereta. Kita akan humban ke hadapan. Bila kita humban ke hadapan, kita seperti saya kata mungkin hentam roda steering ataupun dashboard ataupun kaca. Dan ini akan mencederakan kita. Fungsi beg udara adalah untuk menghentikan kesan negatif inertia. Jadi jawapan adalah pemandu terhumban ke hadapan sebab inertia. Beg udara menghalang pemandu hentak roda steering dan mengelakkan kecederaan. Jadi murid-murid, ingatlah konsep inertia. Inertia ialah di mana kita menentang perubahan keadaan. Keadaan ini ialah pegun. Jika kita pegun, kita hendak kekal pegun. Dan jika kita bergerak dengan hal laju mala, kita hendak kekal bergerak dengan hal laju mala tersebut. Dan ini semua diberitahu kepada kita dengan hukum Newton pertama yang mengatakan objek hendak kekal dalam keadaan asalnya, akan kekal dalam keadaan asalnya jika tiada daya yang bertindak dari luar. Jadi, faktor utama yang mempengaruhi inertia adalah jisim. Bila jisim meningkat, inertia meningkat. Apa yang kita mesti faham murid-murid adalah kita ada banyak situasi yang berkait dengan inertia. Dalam kereta atau bas,
Bila mula bergerak, kita ke belakang, berhenti, kita ke depan. Sos tomato keluar dari botol, mengering payung atau haiwan mengering badan mereka bila basah. Had berat atau had jisim untuk lori-lori di jalan raya kita. Tali pinggang keledar ataupun beg udara. Tangki-tangki minyak yang dibahagi supaya jisim minyak mengurang. Kita punya kapal laut. Ya, bila kita dikejar oleh haiwan-haiwan yang besar seperti lembu, semua ini berkait dengan konsep-konsep inertia. Jadi faham murid-murid. Jika pegun, kita hendak kekal pegun, dan jika kita bergerak dengan halaju mala, kita hendak terus bergerak dengan halaju mala. Jika jisim meningkat, inertia meningkat, bermaksud daya yang diperlukan untuk mengatasi inertia mestilah lebih. Sekian saja untuk kelas ini. Terima kasih.